Muka surat 39 atas sekali. Ya, betul. Sila, ada apa-apa nak tambah? Sila. Apa-apa nak tanya? Ada tak perkataan ke baris ke yang kita pun tak pernah teman baca di rumah tapi tak nampak? Baca juga di rumah tu tapi tak tahu lah, kelabu buatnya. Tak, kelam jadinya. Aku ada lah nak tanya je benar nak. Baik, jadi kita cerita ni masalah hadis Nabi, iaitu murru as-sabiyya bis-salah, ya, idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alayha. Jadi perkataan fadribuhu tu daripada idrib. Idrib tu maknanya pukul. Fadrib, pukul, maka pukullah. Dia asalnya daraba. Daraba yadribu. Daraba telah memukul, sedang memukul, yadribu, pukullah, idrib. Jadi ayat hadis Nabi kata fadribu, ya. Nabi tak sebut berapa kali nak pukul. Fadribuhu tu maknanya pukullah anak yang sudah 10 tahun tak mau sembahyang dengan rotan. Berapa kali nak pukul? Jadi tak disebut, ya tak? Jadi dah dibincangkan di muka surat 38 bahawa pukul tak ada berapa kali, tak ditentukan. Yang penting ialah boleh memberikan suatu isyarat kefahaman pada diri dia bahawa itu satu kesalahan. Pukul pula jangan sampai pedih, jangan sampai mencederakan, dan tidaklah dikaitkan dengan sekali ke, dua ke, tiga ke. Dan kalau sekiranya dia mudah dan tak adalah nak melawan-lawan, makanya tak payahlah pukul-pukul, ya tak? Jadi di situ dikatakan bahawa muka surat 39 mengkaitkan dengan 3 kali pukul jua. Itu siapa? Iaitu Ibnu Sarij, ya, Ibnu Sarij rahimahullah mengkaitkan. Kait tu maknanya mensyaratkan. Quyud, qaid, mensyaratkan. Qaid ini cakap Arab lah, ya, qaid ini cakap Arab, bukan cakap Melayu, ya. Qaid ini maknanya ialah mengikat, mensyaratkan, ya, mengikat, mensyaratkan dengan 3 kali jua. Barangkali Ibnu Sirish mengambil hadis Nabi, ya, di mana Nabi ada sebut bahawa Allah suka yang ganjil, ya, autiru, ya, fa innallaha witrun, fa innallaha witrun, autiru, ya tak? Ganjillah apabila berbuat sesuatu, ganjillah. Fa innallaha witrun, sebab Allah itu ganjil. Allah tu ganjil, Allah tu satu. Satu tu nombor ganjil, ya tak? Nombor ganjil. Jadi buatlah berganjil. Kalau pukul, 3 lah. Kalau istinja, 3 lah. Kalau wuduk, 3 lah. Begitu, ya tak? Dan jika tiada memberi faedah melainkan pukulan yang pedih, tiadalah dipukulkan dia akan pukulan yang pedih. Maknanya bila pukul biasa-biasa je, tak ada pedih, dia tak ada juga belara. Tak ada juga belara nak semayang. Tak ada belara nak semayang. Tak ngombin lah. Tak ngombin. Qala al-musannif al-ustaz Muhammad Nur, ya tak? Ya, Ibn Muhammad, kita kata siapa? Musannif Syekh Muhammad Nur Al-Fatani. Jadi katanya kalaulah pukul tanpa pedih, dia langsung tak mengambil perhatian di situ. Apakah kita kena pukul sampai pedih? Dah. Sebab kita kena faham, dia bukan wajib lagi. Bukunya belum tulis lagi, ya, bukunya belum buka lagi. Dia tak ada buku 35 lagi, tak ada. Ya tak? Kita je lah ada buku 35, tak berapa banyak dah bukunya, ya tak? Buku 35. Orang dulu-dulu sebut buku hutang tu, kecil-kecil tu, ada luarnya dia tulis 555. Buku 35. Rokok pun dulu ada rokok 35. Dulu lah cerita lama ni. Habis hati. Ya tak? Iklan hitam putih masa tu kan. Atau masa itu semua hitam putih. TV pun hitam putih. Budak sekarang kan tahu dia hitam putih, ya tak? Kau ada pun keluar hitam putih, Datuk SK je itu ada keluar hitam putih, ya tak? Macam mana jauh benar larinya, tak? Datuk SK keluar hitam putih. Kata, ya tak? Jadi dikatakan di situ bahawa janganlah pula dipukulkan sampai pukulan yang pedih, atas qaul yang mu'tamad,
Mu'tamad ini yang kita letakkan sandarannya, itu makna mu'tamadah. Bahasa Arab ni mu'tamadah ni bahasa Arab ya, mu'tamad ini bahasa Arab. Maknanya sebagai kita letakkan sandaran terakhirnya ya. Sebab itu kita selalu sebut keputusan hakim adalah mu'tamad. Tu maknanya ialah makna kita bergantung kepada keputusan hakim itulah sandarannya. Tapi bahasa kita bila sebut mu'tamad tak boleh dibantah. Kan bahasa kita kalau sebut mu'tamad tak boleh dibantah. Tapi makna asalnya i'timad, maknanya kita bergantung dan kita bersandar kepada keputusan hakim. Itu maknanya mu'tamad. Jadi qaul yang mu'tamad, yang kita sandarkan, yang kita jadikan sandaran ialah jangan pukul sampai pedih. Lebih kepada pukulan untuk mendidik, menghantar isyarat kepada dia bahawa yang dia buat tu salah. Cukup. Bukan untuk maknanya kita kata sampai pukul yang pedih. Siapa juga suami dengan isteri, siapa juga. Bukan pukulan yang melukakan, bukan pukulan yang mendera, bukan pukulan yang menyiksa. Bila isteri itu nusyuz, ya tak? Isteri itu durhaka. Pukulan sekadar menghantar isyarat, ya, sekadar untuk mendidik, sekadar untuk memahamkan dia yang dia buat tu salah. Allah Allah, ya tak? Yang dia buat tu salah. Seperti barang yang disebutkan dia oleh Kurdi. Kurdi ni Imam Kurdi lah, maknanya kita kata dalam mazhab Syafi'i lah ya, dalam mazhab Syafi'i. Memang kita boleh dengar Kurdi tu bangsa lah kan, bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi ni sempadan Syria, Turki, Iraq, dia ni banyak duduk di sempadan lah. Ya tak? Salahuddin Al-Ayyubi tu Kurdi lah tu. Salahuddin Al-Ayyubi tu Kurdi. Kurdish ya, Kurdistan kata orangnya. Kemudian yang kena bom baru ni ya, Syekh Ramadan Al-Buti, Kurdi juga ya, Syekh Ramadan Al-Buti Kurdi juga. Orang Kurdi ni orang kecil-kecil tapi cerdik. Orangnya kecil daripada orang Melayu lagi ya. Tapi profesor di Jordan itu ramai Kurdi ya. Di Mesir di Jordan dengan di Syria itu ramai orang Kurdi. Mufti Syria itu pun adalah Kurdi ya tak? Kurdis ni pernah ya, maknanya bila mana Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah orang Kurdi, berjaya menewaskan tentera salib. Orang-orang dia kata, buatlah satu negara khusus untuk kita orang Kurdi. Salahuddin tak setuju. Dia tak mau maknanya sectorization. Dia tak mau maknanya sektor. Dia tak mau adanya maknanya pembahagian-pembahagian. Dia mahu supaya semua Islam ini alamiah. Islam ini sifatnya sejagat. Jangan ada negara untuk sianu, negara untuk sianu. Tak maunya dia nation state, dia tak mau. Tak apalah. Jadi maknanya habis sahaja Salahuddin Al-Ayyubi, Kurdi ini dizalimi oleh pemerintah-pemerintah. Sebab itu kalau kita tengok demo di Iraq dizalimi kan oleh dulu Saddam Hussein kan, membunuh orang Kurdi kan. Demo di maknanya di Turki diletakkan di suatu tempat yang sangat-sangat maknanya sangat sengsara lah ya, tanpa kemudahan-kemudahan asas. Ini zaman rejim yang dululah ya, rejim Turki yang dulu, bukan Erdogan ya, bukan Erdogan. Pokoknya demo adalah rakyat yang kadang-kadang tak ada status di negara-negara yang menumpang di Syria begitu ya tak. Tapi oleh kerana kesusahan itu menjadikan mereka bijak, mereka bangun dan akhirnya jadi profesor dan sebagainya lah. Itu Kurdi ini tadi. Kemudian demo ni kecil-kecil orangnya, labunnya tak boleh ditengkoh. Maksud tak boleh ditengkoh ni, kalau dan dia kata itulah. Kalau orang Arab kata kalam Kurdi, bila sebut kalam Kurdi itu udahlah, janganlah dibantah. Kalam Kurdi ya tak. Kita sebut apa ke mak ya? Kalau rega paku ya tak. Kita kata rega paku ya, rega paku tu mana tak boleh tawar lah dah. Ya tak. Tapi kalau labun yang tak boleh dibantah ni, labun apa kalau cakap orang Melayu tak? Kok ada peribahasa, simpulan bahasanya ada tak? Tapi kalau orang Arab itulah dia. Allah, hadza kalam Kurdi ya Syekh. Bila sebut kalam Kurdi tu, udahlah tu.
Putih-putih lah, hitam-hitam lah. Itu sudah menjadi suatu benda yang berkembang di kalangan orang Arab, ya tak? Jadi orang Arab ni dia melihat orang Kurdi dengan suatu pattern, dengan satu keadaan di mana renik, kecil, cerodek, lepas tu tak boleh dipulih telinganya. Kata dia tu dengar je, jangan kita kan. Dan dia nyensil lengan, dia sensilnya, tak kira ramai mana orang Arab keliling dia pun, dia seorang renik je, dia sensilnya lengan. Tak rasa. Itu dia kalam Kurdi. Ada orang Melayu jenis renik orang pitu tu, tapi berani, ya tak? Jadi insya-Allah, ya tak? Dia kadang-kadang badan besar tapi tak ada lebur, cair, ya tak? Jadi kata punya di situ apa cerita Kurdi panjang benar pula dah. Ada Kurdi tadi ya. Seperti juga disuruh puasa. Ya, maksudnya masih kita hukumkan umur 7 tahun suruhlah dia puasa. Umur 10 tahun boleh dipukul kalau dia tak puasa, tapi bukan pukulan yang pedih, pukulan yang mendidik, ya tak? Yang menghantar isyarat, ya, pendidikan. Jadi kanak-kanak yang disuruh puasa, kanak-kanak apabila berumur 7 tahun, macam tadilah, macam dia kiaskan kepada sembahyang. Dan apabila berumur ia 10 tahun, dipukulkan dia. Jadi ia dipukulkan dia, jadi ia tiada puasa, ya, jadi ia tiada puasa. Maknanya jika kot, bukan jadi tu, jika kot, ya nak, wallahu alam, ya. Barangkali jika ia tiada puasa. Bukan senang juga nak naik ni, ya dah, tulisannya halus. Ini bukan tulis tangan ni. Ini tulisan, ini memang type ni, ya tak? Jadi jika ada ia tiada puasa, seperti sembahyang, maknanya boleh dipukul. Dan adalah hikmah dan illah. Hikmah ni mungkin kita kata rahsia. Illah ni maknanya sebab, ya, illah ni maknanya sebab. Hikmah rahsia, illah sebab. Orang Melayu kata ilat. Pencen bersebab. Pencen ilat. Itu orang Melayu, bukan ada ain. Tulis je ai, ilat. Ya tak? Pencen ilat, pencen bersebab. Jadi apa illahnya? Arab kata illah, ya, illah maknanya apa sebab, justifikasinya. Illahnya dan hikmahnya yang 7 tahun suruh buat, 10 tahun boleh pukul, tapi jangan sampai pedih. Apa rahsia hikmahnya? Apa illah sebabnya? Pada yang demikian itu supaya biasa ia memperbuatkan ibadat. Maknanya biar dia akhirnya, maknanya apa? Menjadi satu benda yang rutin, ya tak? Satu benda yang biasa diulang-ulang, ya, menjadi rutinat, menjadi satu benda yang diulang-ulang. Pasal dia dah biasa daripada kecil. Jadi bila dah besar tak ada payah. Memperbuatkan ibadat, dan tiada ia meninggal akan dia apabila baligh. Pasal sudah terbiasa 5 waktu, bukan senang. Tapi dah biasa dari kecil 5 waktu. Bila dah baligh tak ada apa masalah. Jadi dia sudah sudah adapt, ya tak? Sudah membiasakan diri dia, ya tak? Apabila kuasa ia akan dia, yakni akan puasa, sekira tiada hasil baginya kesukaran. Anak ni tadilah, kalau sampai pensan, lembik kan, sampai buih-buih, tak usah lah kan, sebab benda pun nak lebih kepada pendidikan je, ya tak? Jangan sampai menimbulkan fitnah kepada agama, ya, jangan sampai menimbulkan fitnah kepada agama. Yang tiada tertanggung pada adat, kalau ada kesukaran yang tiada tertanggung pada adat, dia ada gastrik misalnya, budak ni kita paksa juga sampai lembik, sampai biru, lantaknya sawan pula, tak usah, ya tak? Ya tak? Dan jika tiada mengharuskan tayamum sekalipun, ya, maknanya yang tiada tertanggung pada adat, dan jika tiada mengharuskan tayamum sekalipun, maknanya sakit-sakit biasalah, demam, jadi sampai terbawa-bawa demam, tak usahlah, berbukalah, ya tak? Dan wajib pula atas orang yang tersebut itu mengajarkan kanak-kanak lelaki dan perempuan akan barang yang wajib atas keduanya. Taharah, ya tak? Soal bagaimana mandi wajib, bagaimana wuduk, bagaimana sembahyang wajib. Ibu bapa tadi mengajar anak, ya, atas keduanya, ya. Dan barang yang sunat,
sunat-sunat wuduk, sunat-sunat sembahyang. Mungkin dia bertanya, sunnah tu apa? Sebab dia mungkin belajar tadika. Dia belajar tadika, ya, maka dia dengar perkataan sunnah. Ya, dia dengar perkataan sunnah. Jadi kita pun ditanya apa itu sunnah, kita kena jawab. Bahkan bukan sekadar jawab, kita kena ajar dia apa dia sunnah, apa dia sunat. Ya tak? Sunnah ialah perbuatan Nabi, percakapan Nabi dan pengakuan Nabi atas perbuatan sahabat. Sunat tu buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tak. Buat dapat pahala, tinggal tak jadi apa-apa. Tak. Jadi beza sunat dengan sunnah. Atau kalau bersunat kalau bersunat pasal itu sebahagian daripada, ya tak, itu sebahagian daripada perbuatan, ya tak, itu sebahagian daripada arahan. Bagi keduanya daripada segala hukum syariat agama Islam, dan wajib disuruhkan keduanya dengan yang demikian itu. Dan wajib disuruhkan keduanya dengan yang demikian itu. Maknanya bila ditengok mak bapak yang lalai, pemerintah, bapak saudara, tok ketua JKK, pengulu, mau ke JKK pun tak mengaji. Jadi tok pengulu, kamu ngapa biarkan anak kamu ni, aku tengok tak mengaji sekolah kafar. Saya ngajar di rumah. Kalau kamu mengajar di rumah tak apa. Aku sebagai tok pengulu kena tengok anak-anak buah ni. Tak? Tapi tu tok pengulu yang berbenar tok pengulu lah. Ya tak? Tok pengulu pejabat je penamanya. Ini pun haru biru juga. Ada tok pengulu pejabat je. Orang bang dia tak pergi apa pun tak ada, lantuk ke hal. Tok pengulu dulu gayuh sikar keliling kampung. Bawa satu beg hitam belakang. Kat carrier ni tu ya. Dulu ada bersikar itu, ada carrier hitam sikit belakang. Dengan tu tak boleh lupa tok pengulu itu ya tak. Jadi dia berhenti mana ada masalah kan, dia berhenti tengok kahirnya. Jadi bukan tok pengulu pejabat. Tak? Jadi maknanya di situ tok pengulu sekarang banyak pejabat, banyak mesyuarat. Letih banyak. Patutnya dia ada round ya tak? Dia kena pusing juga kampung. Tak payah tunggu orang mengadu. Maksud saya ialah kena ada peratusnya yang dia kena turun kampung. Selain daripada dia duduk di pejabat dengan mesyuarat di pejabat daerah, ya tak? Dia kena ada masanya dia turun. Ini haram tahu mana tebuk itu, mana parit ini, tak tahunya ya tak? Dia jadi pengulu situ. Tebuk 10, parit 9, haram tahu ya tak? Dan wajib disuruhkan keduanya dengan yang demikian itu. Maknanya kedua bapa tu kena disuruh oleh tu pengulu ke pemerintah. Dan wajib pada hukum yang wajib dan sunat pada barang yang sunat. Maknanya dia kata kalau mengajar benda yang sunat itu hukumnya sunat, mengajar benda yang wajib itu hukumnya wajib. Dan wajib dinyatakan bagi keduanya akan segala yang haram. Maknanya kanak-kanak laki-laki, kanak-kanak perempuan kena tahu mana halal, mana haram, ya tak? Mana yang wajib, mana yang sunat. Dan ditegahkan daripadanya, ya, benda yang haram-haram ini jangan buat, jangan ambil orang punya, ya tak? Dan tiada tertepi, ternafi ni, ya. Dan tiada ternafi wajib itu daripada orang yang tersebut, melainkan apabila baligh kanak-kanaknya serta dengan cerdiknya dan maknanya. Dan wajib dikata apa? Dan tiada ternafi wajib itu daripada orang yang tersebut, melainkan apabila baligh kanak-kanaknya serta dengan cerdiknya. Ya, maknanya apa nama tu? Sudah sampai masanya dia boleh berdikari dan dia dah boleh cari sendiri. Ya, dia pergi ke masjid. Kadang mak bapak tak pergi. Kan? Dia pergi masjid tak? Dia ngaji, masya-Allah, tak? Mak bapak pula rujuk pada dia. Kitab mana kamu kata tu? Macam mana hukumnya? Mak bapak pula rujuk pada anak. Anak cerdik, tak? Anak cerdik, tak? Jadi itu habuan masin weh, tak? Habuan masin. Ada anak-anak yang ngapel kedai makan je, nak. Ngapel kedai makan mana sedap. Ada anak-anak kira hempaon je kerjanya, ya Allah. Itu je tasbihnya tak? Nekannya kerja. Ada anak-anak remote control je kerjanya kan. Itulah kan. Masing-masing habuannya, ya Allah. Ya tak? Nas'alullah al-afa wal afiyah. Ya. Jadi apa di situ ya?
tiada ternafi wajib itu daripada orang yang tersebut melainkan apabila baligh kanak-kanaknya serta dengan cerdiknya dan dia dah boleh cari sendiri, ya tak? Dan pengupahan ajaran keduanya pun wajib. Katalah dia sendiri tak boleh ngajar, dia hantar jumpa seseorang, hantar ke tuan guru ke, hantar kepada guru ke, jadi ada upah sikit, ya tak? Bagi benda tu berjalan. Jadi wajib bayar upah tu. Kalau perlukan upah, wajib upah, ya? Wajib dan pengupah ajaran keduanya akan yang tersebut itu. Seperti hukum pengupah mengajar Quran, takdirnya. Ya, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, ada kes yang misalnya di Kemboja kan, dia macam mana nak ngajar walaupun dia ada ilmu, tapi dia kena cari rezeki. Sudahnya kita siapkan upah dia ngajar, dia tak payah cari rezeki dah. Supaya institusi Al-Quran, supaya institusi pembelajaran itu berjalan dengan baiknya. Itu yang diusahakan dan diteroka oleh Ustaz Wan. Ya, contohlah, ya, Ustaz Wan apa nama? Wan Temizi. Ustaz Wan Temizi, ya tak? Macam mana dia mencari sponsor dari sini untuk sponsor guru-guru supaya dia tak payah ke Bendang lagi, dia tak payah ke kebun lagi, dia tumpu mengajar budak-budak Quran apa semua. Kalau tidak, tergendalalah pengajian Quran dan sebagainya. Kuliah-kuliah duha pun tergendala. Pasal dia walaupun dia alim, tapi dia terpaksa mencari rezeki dia. Jadi akhir dicarikan orang sponsor dari sini untuk sponsor orang sana, untuk ustaz-ustaz guru-guru agama tu dapat terus tumpu kepada ilmu, barulah boleh berkembang, ya tak? Maka wajiblah kita membayar pengupah, ya, pengupahan mengajar Quran dan adab. Adab tu tasawuf lah tuan-tuan, ya. Adab tu adalah tasawuf, iaitu pada harta keduanya ibu bapa tadi, ya tak? Jika ada bagi keduanya harta, maka jika tiada baginya, maka atas bapa keduanya, maka atas ibu keduanya. Maknanya ikut macam mana pun kena belaka. Tak boleh dibiarkan anak ini kalau sekadar makan, minum dan tempat tinggal, itu reban, ya tak? Itu reban, itu menternak bukan mendidik. Kadang-kadang boleh bagi makan, minum dan tempat tinggal, itu ayam KFC lagi hebat. Ayam KFC dia duduk dalam reban air condition. Lepas itu setiap petang mandi, cucur, tuannya pun tak mandi, ya. Kadang-kadang tuannya pun rumah tak ada air condition, ya tak? Ayam tu, ya Allah, 40 hari tu, ya, tiap hari makan, udah hangat pijo ayam tu. Makanan tu ada hormon, ya tak? Supaya dia cepat membesar, 40 hari dah besar. Hantar KFC, ya tak? Cucuk. Lepas tu kita pun makan, keluarlah orang lembut, ya tak? Keluarlah orang lembut, ya tak? Siswi tak jadi siswa, tak jadi siswa, ya tak? Saudari tak saudara, tak saudara, ya tak? Banyak sangat makan ayam KFC, ya tak? Jadi timbul spesies ketiga pula dah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi maka jika tiada baginya, maka atas ibu, atas bapa keduanya, maka atas keduanya, ibu keduanya, maknanya mau tak mau mesti, ya tak? Dan wajib atas waliul amri, yakni orang yang memerintahkan pekerjaan muslimin itu, ya, imamnya ke atau naibnya ke, maknanya amirnya ke ataupun naib amirnya, membunuh akan orang yang muslim yang mukallaf lagi tahir ke, lagi tahir ia, lagi tahir ia, muslim yang mukallaf lagi tahir ia, tahir ke zahir, ia kerana had dengan dipotongkan batang lehernya dengan pedang apabila ia itu meninggalkan sembahyang yang wajib, ya, atau tinggalkan satu syarat daripada syaratnya yang ijma' ulama. Jadi ini berat. Kes tak sembahyang ni dia bukan isu peribadi, ya, tak sembahyang ni dia isu negara. Kita tak boleh dalam negara Islam, orang yang tak sembahyang ini isu negara, dia bukan isu peribadi. Setengah orang tak anggap ini soal peribadi, tak. Kalau isu peribadi, kenapa ada azan? Hayya 'alas solah, ya tak? Kalau isu peribadi, kenapa disyariatkan jamaah? Kalau isu peribadi, kenapa Nabi membina masjid? Kalau isu peribadi, kenapa pemerintah disuruh alladzina immakkannahum fil ardi aqamus solah?
Pemerintah apabila mereka dapat kuasa, mereka kena suruh rakyatnya mendirikan sembahyang. Dan kalau pemerintah tengok rakyat tak dirikan sembahyang, pemerintah boleh maknanya hukum rakyat yang tidak sembahyang. Jadi ini kes berat. Sebab itu apa juga program yang kita buat, jangan mengabaikan waktu sembahyang. Namakanlah PLKN ke, namakanlah apa pun, jangan anggap sembahyang urusan peribadi. Mesti ditentatifkan, mesti dijadualkan, mesti ada azan, mesti ada qamat, ya. Tak boleh pandai-pandai lengkoma. Ya, budak-budak sekarang ni kan kadang dia menduduk ramai, rumah bujang, semayang masing. Dah penamanya tau. Ya tak? Jadi pasal apa tu tak tahu. Pasal tidak diasuh dari sekolah ke? Sebab kadang-kadang surau sekolah pun kecil no. Budak tu dah biasa tak semayang, ada ustaznya pun tak turun. Ya tak? Ini pun satu penyakit. Ada pula jenis ustaz yang tak start ni. Ya tak? Ada juga ustaz yang tak start. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi mau tak mau, harus kita kata bahawa kepimpinan melalui teladan menjadi contoh. Dan dalam konteks ini, ayat yang saya bacakan tadi, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah. Orang yang kami telah bagi mereka kuasa di atas muka bumi, maka mereka mesti tegakkan sembahyang. Sembahyang menjadi agenda. Sebab itu cari tempat-tempat yang strategik untuk sembahyang ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Saudi lah antara negara yang jaga sembahyang ni. Syria pun tak jaga, Mesir pun tak jaga. Saudi jaga, tuan-tuan. Ya, Saudi jaga. Semua maknanya kita kata schedule, semua jadual akan menghormati waktu sembahyang. Bas ke, kereta api ke, apa semua, ya, akan menjaga waktu sembahyang. Bola ke, apa ke, ya tak, akan menjaga waktu sembahyang. Dan kemudiannya ada skuadnya. Ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, iaitu akan round lah. Bila dekat nak waktu sembahyang lagi 15 minit, ya Allah, iqfilu, salat, kan? Akan adalah maknanya pick up yang round. Ya Allah, iqfilu. Tapi ini tak ada di Madinah, ini tak ada di Mekah. Sebab Madinah dan Mekah itu sudah terdisiplin dengan sembahyang. Tapi bila saya pergi ke Riyadh, pergi ke Qasim, pergi ke Unaizah, memang ada squad itu. Ya, kalau yang membuka aurat pun ustur aurat. Begitu. Tutup aurat tu. Ya, ustur maknanya mastur tu yang ditutup. Ustur. Orang yang ditutup masturah. Ya masturah, ya dah. Jadi mana yang ditutup itu masturah, ya dah. Kan ada jamaah tu tabligh, dia kata ni jamaah masturah. Bila kita tanya apa itu masturah, enggak tahu katanya. Ya. Jadi sebenarnya daripada sitar, ya, daripada sitar, ya. Maknanya tabir, ya, tabir. Jadi ada kumpulan, ada pick upnya, ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, iaitu dia akan sebut, ya Allah, salat, iqfilu, tutup kedai. Itu 15 minit sebelum. Kemudian bila dah dekat dengan nak kamat tu, lagi sekali di round. Kalau masa itu kedai masih buka, kena tarik lesen lah. Kalau masa itu masih lagi tak ada ngambil air semayang, kena pegang lah. Jadi maknanya begitulah kerajaan Saudi menjaga rakyat dia sembahyang ni. Jadi semua perlawanan ke apa-apa ke, semua kena jaga waktu sembahyang, ya tak? Jadi ia bukan agenda peribadi, dia agenda negara. Pemerintah kena cek dan pastikan rakyatnya mudah sembahyang. Bukan terpaksa bergilir-gilir sembahyang Jumaat macam yang berlaku di industri-industri dan di kilang-kilang. Itu tak sepatutnya berlaku, ya tak? Industri di kampung, di apa nama tempatnya, di Batu Gajah, di Bemban. Demo tu gila-gila tu sembahyang Jumaat ni tu. Minggu ni orang lain, minggu depan orang lain. Begitu. Ada pula pesen itu, ya tak? Jadi kita kata bahawa mereka yang telah kami bagi kuasa di muka bumi, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah, tegakkan sembahyang, wa atawuz zakah, tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, walillahi 'aqibatul umur. Mesti suruh orang buat ma'ruf, cegah mereka buat mungkar, dan kesudahan segala pertelingkahan, segala perkara kembalikanlah kepada Allah. Walillahi 'aqibah, akibat kesudahan, aqibatul umur, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di situ.
iaitu dan wajib atas waliyul amri, ya, wajib atas pemerintah, ya, yakni orang yang memerintah. Dalam bracket ya, tu sila tanda di situ, dan wajib atas waliyul amri.